Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allah 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 ya Allah 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 ya 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 Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini insya-Allah. Sama-sama kita mulakan dengan nama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min 'ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim
برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada pagi ini tuan-tuan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kali yang seterusnya untuk kita bersama-sama dalam kuliah subuh pada pagi ini. Alhamdulillahi rabbil alamin tuan-tuan ya. Baik, pagi ni insya-Allah kita sambung pengajian tasawuf kita pada menyatakan bab mata tuan-tuan ya. Tuan-tuan, tentang bacaan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi ini kita baca sebagai kunut nazilah dalam setiap kali sembahyang kita tuan-tuan ya. Kita baca selagi mana COVID ni tak selesai daripada dunia kita pada hari ni tuan-tuan ya. Jadi sunat kita baca kunut nazilah ni pada setiap waktu sembahyang fardu sahaja nah. Sembahyang sunat tidak disunatkan untuk baca kunut nazilah ni, solat fardu sahaja nah. Jadi pesan saya, selagi mana COVID ni tak selesai daripada dunia pada hari ni, selagi mana ada selagi itulah tuan-tuan bacalah ya. Bacaan kunut nazilah disertakan dengan bismillahirrahmanirrahim ini dalam setiap sembahyang tuan-tuan ya. 5 waktu sehari itu bacalah. Mudah-mudahan dia sebagai vaksin kita nah, antara usaha ikhtiar kita, vaksin kita dari segi batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pesanan saya tuan-tuan ya, untuk bacaan zikir bismillahirrahmanirrahim itu teruskan baca dalam setiap kunut nazilah dalam sembahyang kita 5 waktu sekali itu, 5 waktu 5 kali sehari itu tuan-tuan ya, duk baca setiap hari tuan-tuan ya. Baik, muslimin dan muslimat mata sekalian, pagi ni kita sambung pengajian tasawuf kita ya, yang menceritakan ataupun pembahasan tentang bab mata ni tuan-tuan ya. Jadi hari tu kita dah tengok tentang kelebihan mata ni. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata ni tuan-tuan adalah untuk menjadi wasilah untuk menjadi sebagai perantaraan untuk kita mengumpul sebanyak-banyak pahala di akhirat nanti tuan-tuan ya. Jadi mata ni jangan kita gunakan untuk kita melawan Allah, melihat perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Hendaklah kita gunakan mata ni bersyukur kepada Allah, untuk kita menjadikan mata ini untuk sebagai jalan untuk kita mendapat pahala di sisi Allah tuan-tuan ya. Jadi sebelum ni kita tengok dah tuan-tuan ya, kelebihan antaranya adalah kita melihat alam ni, kita nampak kekuasaan dan kebesaran Allah. Tu kita dah bicara dah sebelum ni tuan-tuan ya. Baik, hari ni tuan-tuan kita nak tengok antara kelebihan mata ni yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tuan-tuan ya. Tujuannya adalah untuk kita tuan-tuan ya, setengah daripada kelebihan mata itu, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya adalah untuk melihat akan Al-Quran tuan-tuan ya. Jadi mata ni tuan-tuan jangan langsung tak tengok Al-Quran tuan-tuan ya. Di akhir zaman ni tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, manusia-manusia ni sudah lahir ataupun sudah berada dalam keadaan yang Al-Quran ini tuan-tuan telah jauh ditinggalkan oleh manusia. Sungguh tuan-tuan ya. Oleh kerana kadang-kadang kesibukan kita dengan dunia tuan-tuan ya, kesibukan kita dengan macam-macam hal, sehingga Al-Quran ini tuan-tuan kadang-kadang kita tak sedar 3-4 hari tak buka pun kita tak rasa apa tuan-tuan ya. Sedangkan tuan-tuan mata ni tuan-tuan jangan sampai tak tengok Al-Quran 1 hari tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, nikmat mata ni Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap hari dapat melihat tuan-tuan ya. 24 jam hari ni dapat melihat, 24 jam esok dapat melihat lagi tuan-tuan ya.
sebagai antara tanda syukur kita dengan mata ni, jangan langsung tak ada kurniaan mata ni yang kita syukur kepada Allah untuk melihat Al-Quran. Jangan langsung tak ada, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan pastikan, usahakan, wajibkan diri kita, lazimkan diri kita tuan-tuan, seboleh-bolehnya setiap hari wajibkan mata kita untuk melihat Al-Quran. Kita wajibkan diri kita sendiri tuan-tuan ya. Sebab mata ni perlu disyukuri, perlu disyukurkan nikmatnya kepada Allah dengan kita melihat kalamullah tuan-tuan ya. Apa kata ulama tuan-tuan ya? Kata ulama, antara tanda seseorang itu tuan-tuan ya, kasih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan banyak membaca Al-Quran. Itu tanda seseorang itu cinta kepada Allah. Makna kata seseorang yang tak cinta pada Allah ni, maknanya dia tak kisah dia tak baca Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau kita cinta, rindu pada seseorang, tuan-tuan, apa tandanya tuan-tuan? Apa perkara yang kita akan lakukan bila tuan-tuan cinta dengan seseorang, rindu dengan seseorang, tuan-tuan ya? Maknanya contohnya, tuan-tuan nak, kalaulah suami kita pergi kursus ke, tuan-tuan nak, suami tak ada sebulan. Mana-mana suami yang jadi askar tu, kan kita yang ada pengalaman suami jadi askar, jadi askar lah tuan-tuan, polis ni, selalu ada kat rumah askar yang jarang-jarang tak ada kan. Jadi orang-orang yang suaminya askar ni, maknanya lagilah bertambah rindu dengan suami, sebab suami jarang-jarang ada, tuan-tuan lah. Baik, kita kalau rindu dengan seorang, kita hari ni PKP kan, tak boleh balik kampung, ingat kat mak kan. Kita rindu dekat mak kita, rindu kat suami yang jadi askar ni, macam mana kita buat kalau kita rindu tuan-tuan lah. Kalau kita rindu ni tuan-tuan, kita akan ambil barang-barang dia kan. Kita ambil perkara-perkara yang berkaitan dengan diri dia. Tuan-tuan nak, kadang-kadang kita ambil baju dia, cium bau baju dia. Allah rindunya dekat abang kan. Suami tak ada. Nak jumpa suami tak boleh, ambil baju dia. Tuan-tuan nak, kadang-kadang ada setengah orang isteri dah meninggal, tuan-tuan dah telekong dia disimpan kan. Maknanya telekong itu mengingatkan dia kepada isterinya yang telah meninggal tuan-tuan ya. Jadi kita ambil perkara-perkara yang berkaitan dengan orang itu untuk kita melepaskan rindu kita dengan orang ni tuan-tuan nak. Ambil dia punya, kalau orang perempuan ambil beg dia ke, lelaki kan, kalau rindu kat isteri dia, ambil handbag dia ke kan, pegang handbag dia tuan-tuan ya. Jadi maknanya kita kalau rindu dengan seseorang, cinta dengan seseorang tuan-tuan ya, kita akan ambil perkara-perkara yang berkaitan dengan seseorang itu sebagai tanda kita rindu dengan orang itu tuan-tuan ya. Jadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, kita tak dapat jumpa dengan dia lagi tuan-tuan ya, sebab kita belum sampai di akhirat kelak. Jadi kita tak dapat nak berjumpa dengan zat Allah. Jadi sebagai tanda rindu kita, cinta kita kepada Allah, kita akan berhubung dengan sesuatu perkara yang berkaitan dengan Allah. Kita berhubung dengan apa tuan-tuan? Berhubung dengan kalam dia. Tuan-tuan ni kata ulama tu, tanda seseorang itu rindu kepada Allah, dia akan sentiasa berhubung dengan Allah dengan kalam dia. Apa dia tuan-tuan? Al-Quran. Ya? Sebab tu tuan-tuan, maknanya orang-orang yang cinta kasih kepada Allah tu pasti dia akan rindu untuk membaca kalam Allah. Sebab kalam Allah tu adalah diri ataupun kita kata kata-kata yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang berkaitan dengan diri Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri tuan-tuan ya. Bahkan tuan-tuan kata ulama, orang yang tak kisah tak baca Al-Quran ni tuan-tuan nak lebih 40 hari. 40 hari ni tak baca Quran. Kita tuan-tuan kita fikir hari ni tuan-tuan nak dah berapa hari kita tak baca Al-Quran tuan-tuan tak? Seminggu ni adakah setiap hari kita baca Al-Quran tuan-tuan nak? Kata ulama 40 hari tak baca Quran itu tu jelas menunjukkan hati tu sudah mati. Mati tuan-tuan, mati. Tuan-tuan maknanya 40 hari ni tak sedar pun tuan-tuan ya. Maknanya berlalu sebulan, 2 bulan, tak terdetik pun hati ni, aku ni tak baca Quran lama dah ni. Tuan-tuan nak. Tak terlintas langsung Allahu Akbar. Tu tanda hati kita ni tak ada perasaan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang hati kita ni tak boleh dibiarkan tuan-tuan ya. Makna kata kita ni nak tengok hati ni tak teringat langsung dengan Al-Quran ni tuan-tuan tak boleh kita nak biarkan dia berlalu macam tu sahaja. Tuan-tuan kena ubah keadaan kita. Aku ni 40 hari, 2 bulan tak baca Quran, tak rasa apa-apa ni, aku kena ubah diri aku ni. Tuan-tuan ya. Bukan maksud tunggu. Tunggu maknanya hati tu tiba-tiba nak baca Al-Quran. Kita kena latih dia. Wajibkan diri kita untuk jangan tinggal bacaan Al-Quran. Walau sehari pun tuan-tuan, jangan kita tinggalkan Al-Quran tuan-tuan ya. Baik, hari ni saya nak bahas sedikit tentang Al-Quran ni. Apa itu Al-Quran tuan-tuan ni? Kenapa kena baca Al-Quran tuan-tuan ya? Walaupun kita baca bab mata hari ni tuan-tuan, tapi kita nak naikkan semangat. Kenapa kita kena baca Al-Quran dalam hidup kita tuan-tuan ya?
Jadi tuan-tuan, mata ni kelebihan dia yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mata ni kita boleh tengok Al-Quran, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, Al-Quran ni adalah apa tuan-tuan ya? Apakah itu Al-Quran tuan-tuan ya? Kenapa Al-Quran itu dipanggil Al-Quran tuan-tuan ya? Kalau nama-nama kitab yang lain Allah letak Zabur, Taurah, Injil tuan-tuan. Nah, Al-Quran ni kenapa Allah letakkan nama dia sebagai Al-Quran tuan-tuan ya? Dan tuan-tuan, kita sedia maklum dari segi tauhidnya tuan-tuan ya, dari segi akidah kita tuan-tuan ya. Kita wajib meyakini bahawasanya tuan-tuan ya, setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Pasti ada perkara yang kita nak kena belajar, ataupun pasti ada hikmahnya yang kita nak kena terokai tuan-tuan ya. Baik, kenapa Allah sebut Al-Quran itu sebagai Al-Quran tuan-tuan? Kenapa Allah tak letak dengan nama lain tuan-tuan ya? Al-Quran ni maknanya Allah yang letak nama kitab itu sebagai Al-Quran tuan-tuan ya. Ada pengajaran yang kita nak kena belajar. Kenapa Al-Quran itu dipanggil Al-Quran? Tuan-tuan ya. Tuan-tuan, Al-Quran ini tuan-tuan, dia adalah masdar, perkataan masdar. Yang asal perkataan Al-Quran ini daripada dua perkataan tuan-tuan ya. Al-Quran itu diambil daripada dua perkataan asalnya dalam bahasa Arab tuan-tuan ya. Baik, Al-Quran itu maksudnya tuan-tuan dua maksud. Yang pertama, Al-Quran itu tuan-tuan diambil daripada perkataan Qur'un. Qur'un. Ya. Jadi Qur'un itu kata asal dia, maka Qur'un itu bila dibina menjadi Al-Quran tuan-tuan. Qur'un. Kenapa Al-Quran itu dipanggil Qur'un tuan-tuan ya? Qur'un itu maksudnya himpunan. Himpunan tuan-tuan ya. Jadi maknanya dalam Al-Quran itu dihimpunkan oleh Allah sekalian kisah-kisah tuan-tuan ya. Banyak sejarah-sejarah, kisah-kisah yang dihimpunkan oleh Allah, kisah-kisah zaman dahulu yang menjadi pengajaran kepada kita umat akhir zaman. Jadi sebab tu Al-Quran itu dipanggil Quran sebagai himpunan kisah-kisah. Sebab tu Al-Quran ni tuan-tuan, kalau kita tengok dia punya maksud tafsir itu tuan-tuan, kebanyakan Al-Quran, lebih 50% dalam Al-Quran itu adalah diceritakan kisah-kisah umat-umat zaman dahulu tuan-tuan ya. Maka kisah-kisah itu tuan-tuan adalah menjadi pengajaran kepada kita umat di akhir zaman. Bagaimana Allah menjadikan orang-orang yang beriman bahagia tuan-tuan ya. Orang-orang yang beriman itu sentiasa mendapat nikmat daripada Allah. Dan Allah cerita dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang melawan Allah tuan-tuan ya, Bani Israel, golongan-golongan Nasrani tuan-tuan ya, yang bunuh Nabi Isa, bagaimana Allah seksa hidup mereka. Cerita pasal Fir'aun tuan-tuan ya. Cerita pasal Haman tuan-tuan ya, cerita pasal Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah sekalian hartanya tuan-tuan nak menunjukkan kepada kita yang kita hari ni jangan buat jahat. Hari ni kita jangan melawan Allah, jangan ingkar kepada Allah. Hidup kita pasti akan susah tuan-tuan. Tu maksud Al-Quran yang pertama tuan-tuan ya. Okay, maksud yang kedua yang ni yang kita nak ambil sangat ni tuan-tuan ya. Al-Quran itu maksud daripada perkataan qara'a tuan-tuan. Qara'a, iqra, Quran, iqra tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, Al-Quran ini sengaja Allah letakkan namanya sebagai Al-Quran kerana asal perkataan di Qara'a ataupun Iqra' ini tuan-tuan adalah bertujuan untuk kita faham bahawasanya Al-Quran ini Allah turunkan untuk dibaca tuan-tuan ya. Dibaca. Tuan-tuan ya. Sebab tu Al-Quran itu asal perkataannya Qara'a, sebab untuk dibaca tuan-tuan ya. Maka Al-Quran ini tuan-tuan bukannya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita simpan tuan-tuan ya, untuk kita biarkan. Sebab tu Al-Quran itu Allah letakkan Al-Quran sebagai maksud di situ sebagai untuk kita baca. Maka Quran ni jangan kita tinggalkan tanpa dibaca tuan-tuan ya. Jadi maknanya Al-Quran itu bila kita faham adalah untuk dibaca. Sebut saja Al-Quran maksudnya baca, maka kita kena baca Al-Quran. Tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan, Al-Quran ini saya ringkasnya saya sebut kepada tuan-tuan ni bagaimana penurunan Al-Quran itu tuan-tuan ya. Al-Quran ni tuan-tuan dia ada beberapa step dia tuan-tuan ni untuk pengetahuan kita semua. Al-Quran 30 juzuk yang kita tengok hari ni tuan-tuan ya. Dia sebenarnya adalah diturunkan daripada Allah tuan-tuan ya. Diturunkan daripada Allah itu sekaligus tuan-tuan ya. Maknanya tuan-tuan, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW selama 23 tahun itu tuan-tuan ya. Sebenarnya Al-Quran itu sudah pun diturunkan oleh Allah sekaligus. 30 juzuk tu sudah diturunkan untuk awal permulaannya. Ia diturunkan. Tuan-tuan ya. Begini step dia. Tuan-tuan, step dia. Daripada Allah turunkan Al-Quran ini kesemuanya. Kesemuanya tuan-tuan ya. Daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas tu semua sekali. Allah turunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu
fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan ya. Jadi pada malam Lailatul Qadar tu Al-Quran diturunkan daripada Allah. Allah turunkan ke Lauh Mahfuz. Itu dia punya peringkat penurunan. Ini turun sekaligus ni. Daripada Lauh Mahfuz tuan-tuan turun kepada langit dunia. Daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Tuan-tuan ya. Baik, sampai dekat Baitul Izzah dekat langit dunia. Daripada Baitul Izzah inilah turun kepada Nabi SAW sedikit-sikit. Secara perlahan-lahan selama 27 tahun. Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, mana kita faham Al-Quran ni bukan turun kepada Nabi tu daripada Allah turun ke Nabi selama 27 tahun dah. 23 tahun. Selama 23 tahun dah. Maksudnya daripada Allah tu dah turun sekaligus dah. Turun 30 juzuk dah. Turun kepada Lauh Mahfuz. Dah ada dah Al-Quran itu. Turun ke Baitul Izzah. Dah sampai dekat langit dunia. Langit dunia itulah baru diturunkan kepada Nabi selama 23 tahun. Baru habis turun kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Mengikut keadaan yang sesuai. Keadaan Nabi SAW tu tuan-tuan ya. Mana kata bila ada masalah-masalah tentang haid. Turun ayat tentang haid. Tapi Al-Quran tu dah ada dah. 30 juzuk dah ada dah. Di langit dunia. Baitul Izzah nama tempatnya tuan-tuan ya. Itu sejarahnya Al-Quran itu diturunkan bagaimana tuan-tuan ya. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan, kenapa kita nak kena rajin baca Al-Quran? Ni penting tuan-tuan ya. Tuan-tuan mata Allah sekalian, tuan-tuan kena tahu dalam banyak-banyak mukjizat Nabi, tuan-tuan ya. Apa itu mukjizat tuan-tuan? Mukjizat ni apa? Yang tu nak kita kena faham tuan-tuan ya. Baik, sebelum tu kita sebut. Dalam banyak-banyak mukjizat Nabi SAW tuan-tuan ya. Di tuan-tuan setiap Rasul ada mukjizat dia. Mari saya terang mukjizat tu apa tuan-tuan ya. Baik, dalam banyak-banyak mukjizat Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan ya, mukjizat paling besar tuan-tuan ya, adalah mukjizat Al-Quran. Tak ada lagi mukjizat yang paling besar melainkan mukjizat Al-Quran itu satu tuan-tuan ya. Tuan-tuan, Nabi ni pernah Nabi ni dibelah bulan tuan-tuan ya. Bulan tu terbelah dua. Nak banding bulan yang besar ni tuan-tuan terbelah dua ni tuan-tuan ya, hebatlah kalau kita kata tuan-tuan ya. Maknanya bulan yang begitu besar ni boleh turun di atas Kaabah. Nabi panggil dia dan Nabi buat isyarat untuk belah bulan. Terbelah bulan ni tuan-tuan ni. Jadi bulan yang begitu besar hebat ni Nabi belahkan dia nak banding dengan mukjizat Al-Quran. Al-Quran punya mukjizat lagi besar daripada terbelahnya Al-Quran itu. Nabi pernah tuan-tuan tangan Nabi ni keluar air. Keluar air hebatlah tuan-tuan ni. Pancaran air. Al-Quran lagi besar dari segi mukjizat berbanding dengan air keluar ni tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, dahlah Al-Quran ni mukjizat paling besar. Dalam banyak-banyak mukjizat yang pelik-pelik yang berlaku ke atas Nabi SAW, dia paling besar Al-Quran. Dahlah paling besar. Dan tuan-tuan, hari ini satu-satunya mukjizat yang paling besar yang Allah masih kekalkan kepada umat Nabi SAW adalah Al-Quran. Tuan-tuan, satu dahlah paling besar. Yang kedua, Allah kekalkan. Sampai hari ini kita dapat tengok Al-Quran tu. Subhanallah. Tuan-tuan ya. Sangat rugi. Bukan sangat rugi tuan-tuan. Kalau kita kata sangat rugi ni macam biasa lagi. Kita katakan sangat rugi bagi orang yang meninggalkan mukjizat yang maha besar ini. Yang paling besar ni yang Allah kurniakan untuk umat Nabi SAW, yakni Al-Quran. Orang ni adalah orang yang paling rugi. Dan okay, mukjizat ni apa? Tuan-tuan, yang tu yang kita kena faham. Apa itu mukjizat tuan-tuan? Mukjizat ni tuan-tuan adalah suatu perkara yang luar biasa. Mukjizat ni tuan-tuan adalah satu perkara yang mencari adat. Suatu perkara yang tak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Itu dipanggil mukjizat tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, maknanya mukjizat ni adalah suatu kurniaan Allah yang khusus. Yang perkara itu tuan-tuan maknanya perkara yang memang datang direct daripada kuasa Allah tuan-tuan ya. Yang mana mukjizat ni sesuatu, kalau ikut kita mukjizat ni tuan-tuan, bahasa Melayu dia ya. Mukjizat ni bahasa Arab, bahasa Melayu dia melemahkan ajzun. Ajz tuan-tuan ya. Ajzun ni maksudnya mukjizat ni sesuatu yang melemahkan orang lain. Bila menghadapi mukjizat ni lemah, orang lain tak boleh nak buat, orang lain tak boleh nak lawan tuan-tuan ya. Al-Quran mukjizat. Tuan-tuan, apa maksud mukjizat Al-Quran ni tuan-tuan ya? Tuan-tuan kena faham, Al-Quran adalah mukjizat yang mana orang-orang yang sentiasa mendampingkan diri dia dengan Al-Quran, Al-Quran akan menjadi penolong ataupun akan menjadi rahmat, akan menjadi syifa, akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang yang rajin baca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, penting kita jadikan Al-Quran ini sebagai suatu sandaran dalam hidup kita, tuan-tuan, sebagai wasilah
untuk kita mendapatkan kurniaan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Tuan-tuan ya. Sebenarnya tuan-tuan, orang-orang yang rajin baca Quran, dia akan banyak mukjizat dalam hidup dia, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, orang yang rajin baca Quran, otak dia, tuan-tuan, dan kebijaksanaan dia, tuan-tuan ya, akan melebihi daripada kebiasaan orang-orang biasa. Saya, tuan-tuan, hafaz Al-Quran. Alhamdulillah, Allah izinkan saya. Saya banyak tengok mukjizat Al-Quran dalam hidup saya, tuan-tuan ya. Rugi orang tak baca Al-Quran. Antara cerita yang saya boleh cerita dengan tuan-tuan ya. Nak bukti Quran ni mukjizat. Tuan-tuan ni ada mata tengok Quran, jangan tinggal. Tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan rajin baca Al-Quran ni, diri tuan-tuan ni akan ada sesuatu yang luar biasa yang tak ada pada orang lain. Sebab dia mukjizat, tuan-tuan, dia mukjizat. Ya. Dia bukan sekadar mukjizat dari segi bacaan dapat pahala, tu ibadat, tuan-tuan. Dia bukan sekadar mukjizat yang kalau kita baca mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi dia adalah mukjizat yang mana kalau kita rajin berdamping dengan dia, ada suatu-satu perkara yang luar biasa. Yang mencari adat. Yang orang lain maknanya tak boleh nak jangkau benda yang berlaku dalam kehidupan kita. Perkara pelik akan berlaku dalam hidup kita. Maksudnya bukan kita nakkan kelebihan-kelebihan dunia tu, tuan-tuan. Tapi kita nak cerita kelebihan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, hari ini, tuan-tuan, kalau umat Islam tak tinggal Al-Quran, tuan-tuan, umat Islam sentiasa jadikan Al-Quran sebagai bacaan mereka, yakin dan percayalah umat Islam akan jadi umat yang sangat hebat di sisi Allah dan sangat hebat di sisi alam pada hari ini, tuan-tuan. Akan jadi terkehadapan pada semua perkara. Ekonomi dia akan luar biasa, tuan-tuan. Orang kafir tak boleh lawan punya, tuan-tuan. Pelik orang kafir. Macam mana orang Islam punya ekonomi punya hebat. Akan jadi suatu-satu perkara yang tak dapat dikejar oleh orang biasa. Melainkan orang yang rajin baca Al-Quran. Ekonominya akan hebat. Ilmu pengetahuannya akan hebat, tuan-tuan. Akan hebat segala-galanya, tuan-tuan. Kalau kita hari ini, tuan-tuan, hidup kita dengan Al-Quran, keluarga kita sentiasa baca Al-Quran, kita akan dapat kehidupan yang harmoni, yang bahagia, tuan-tuan, yang mudah kebahagiaan itu datang kepada kita. Sebab apa? Mukjizat Al-Quran. Tuan-tuan, kebahagiaan kita ni kebahagiaan yang jadi luar biasa. Tuan-tuan, rezeki kita pun rezeki yang luar biasa. Tuan-tuan, hari ini kita umat Islam ni, tuan-tuan, Allah dah sediakan kita suplemen, dah sediakan kita pendorong, dah sediakan kita suatu semangat, suatu roh yang paling terbaik, yakni Al-Quran. Tapi umat Islam tinggalkan Al-Quran. Sebab tu hidup kita hari ini, tuan-tuan, maksudnya tercari-cari, tercapai-capai, tergapai-gapai. Aku ada masalah nak minta tolongan siapa bangsa. Kita, tuan-tuan, maksudnya meninggalkan kelebihan Al-Quran yang besar ni, menjadikan kehidupan kita kadang-kadang rompong sana, rompong sini. Kita tak tahu nak cari apa. Sedangkan Al-Quran ada dalam hidup kita, tuan-tuan ya. Untuk kita jangan tinggalkan supaya Al-Quran itu benar-benar menjadi mukjizat dalam kehidupan kita. Antara contohnya, tuan-tuan ya, guru saya, tuan-tuan ya. Guru saya ni, saya dah cerita dengan tuan-tuan rasanya. Masa saya mengaji tahfiz, antara guru yang saya tasmid dengan guru-guru ni, antaranya Ustaz Fakhr Razi. Tuan-tuan, Ustaz Fakhr Razi ni guru tasmid saya, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, satu hari dia datang lambat sekolah kan. Masa tu saya umur 16, tuan-tuan ya. Jadi saya kata, masa tu kami semua anak murid ni nak tunggu tasmid ni. Mana Ustaz tak sampai ni? Dapat berita daripada guru besar, Ustaz Fakhr Razi accident. Allahu Akbar. Tuan-tuan, risau kami, tuan-tuan ya. Tapi mukjizat Al-Quran, orang-orang yang hafaz Al-Quran ni, tuan-tuan, Allah pelihara mereka ni, tuan-tuan, luar biasa. Jadi kereta dia ni, tuan-tuan, dia pakai Proton Saga masa tu. Tuan-tuan, popular lah Proton masa tu. Kereta dia turun daripada bukit, ada minyak lori jatuh kat bawah tu, tumpah macam mana, berpusing. Dia cerita, tuan-tuan ya. Dan kereta dia ni langgar divider, ketang. Terbalik, tuan-tuan, dia cerita dengan kami, tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan, mukjizat Al-Quran. Dia keluar daripada kereta, sikit luka pun tak ada. Subhanallah. Esok datang sekolah, naik motor. Tuan-tuan, kereta teruk hancur. Ini Al-Quran menjadi mukjizat orang-orang yang mendamping Al-Quran. Ustaz Fakhr Razi memang orang yang sangat rajin baca Quran. Sebab tuan-tuan, bila habis dia tasmid kami dah habis tasmid dengan dia, kami tasmid 7.30 sampai 10.30, 3 jam. Tuan-tuan ya. Habis dalam pukul 10 tu biasa budak-budak dah habis dah. Dia akan baca Quran. Kat belakang sorang-sorang. Kuat-kuat. Kami anak murid ni nak sembang bermalu, tuan-tuan. Sebab ustaz belakang baca Quran. Dia bukan baca perlahan, baca kuat-kuat, tuan-tuan ya. Satu kisah. Kisah yang kedua, tuan-tuan, Al-Fadhil, Allah yarham, Ustaz Saleh. Tuan-tuan ya. Ustaz Saleh ni, tuan-tuan, guru kami juga. Dan dia ni, Allah yarham, meninggal dalam aksiden, tuan-tuan ya. Ustaz Saleh ni memang hidup dia mengajar orang Al-Quran. Dia pun Al-Hafiz, guru saya juga, tuan-tuan ya. Saya mengaji dengan Ustaz Saleh ni, belajar Al-Quran dengan dia, tuan-tuan, Allah yarhamnya. Dia tak sempat kahwin, tuan-tuan ya. Allah yarhamnya daripada darjah 4 lagi. Saya mengaji Al-Quran dengan dia, mengaji Quran, dan dialah menyebabkan saya semangat nak masuk hafaz Al-Quran. Bila saya tingkatan 1, dia ajak saya untuk masuk sekolah tahfiz dia.
Mak Tahfiz Al-Quran tu, dia antara guru-guru tenaga pengajar. Dia sewa rumah dekat kampung saya. Saya baca Quran dengan dia darjah 4 sampai darjah 6. Kadang satu masuk sekolah tu. Tuan-tuan, Allah yarham Dak Saleh ni tuan-tuan. Dia biasa sembang dengan kawan-kawan. Dia tak kahwin. Tapi orangnya subhanallah tuan-tuan. Memang orangnya sangat handsome. Mukanya putih tuan-tuan ya. Handsome sangat orangnya tuan-tuan ya. Mukanya bercahaya dia tuan-tuan ya. Jadi Ustaz Saleh ni tuan-tuan. Satu hari orang sembang kan. Dia kata, Saleh, hang tak nak kahwin ke? Dia kata, aku tunggu bidadari syurga kot. Agaknya tuan-tuan ya. Sebelum 2-3 hari sebelum dia accident. Dia sembang macam tu lah. Agaknya mungkin gurauan dia. Tapi betul tuan-tuan. Lepas daripada tu dia accident. Tuan-tuan ni dia naik kereta. Dia accident. Dalam kereta dia. Ketika mana dia nak potong jeep agaknya. Tak silap saya. Dia bertembung dengan kereta depan. Tuan-tuan. Kereta dia ni tuan-tuan terbelah dua. Dan gambar kereta ni terbelah dua ni. Kami tampal dekat papan kenyataan Mak Tahfiz. Tunjuk gambar kereta Ustaz Soleh. Tuan-tuan ya. Orangnya mukanya putih bercahaya. Tuan-tuan ya. Nak cerita dengan tuan-tuan, kata dia orang lah. Saya pun masa tu tak tengok dia, tuan-tuan ni. Kata dia orang, enjin kereta dia cabut tu, naik ke atas, pergi ke cermin. Tuan-tuan, kena dada dia. Tu dia meninggal, tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, orang tengok jasad dia. Dia punya jasad lah, tuan-tuan ni. Tak nampak kesan aksiden yang teruk. Muka bersih, dada bersih, tak ada apa-apa, tuan-tuan ni. Elok sahaja, tuan-tuan tak. Maka orang kata inilah mukjizat Al-Quran, tuan-tuan ni. Orang dia masa dia accident tu dia on the way baru nak pergi, tak silap saya, nak pergi mengajar kelas Al-Quran dekat Ipoh tuan-tuan ya, nak pergi mengajar Al-Quran. Maka tuan-tuan dengan dia sedang perjalanan untuk membesarkan kalamullah, nak ajar kalamullah ni pada orang tuan-tuan ni, dalam kru dia accident, maka mati syahid dia. Jasad dia tak ada apa-apa tuan-tuan ni. 2-3 hari sebelum tu bersembang, dia kata mungkin aku ni kahwin dengan orang syurga kot dia. Dia sembang kosong. Mungkin dia pun tak tahu dia nak meninggal. Dan rupa-rupanya dia meninggal. Maka orang kata benarlah. Mudah-mudahan dia dapat bidadari syurga di akhirat kelak tuan-tuan ya. Ni mukjizat Al-Quran tuan-tuan ya. Kemudian tuan-tuan banyak sebenarnya kalau saya nak cerita dengan tuan-tuan. Saya boleh cerita dengan tuan-tuan. Saya nak cerita ni tuan-tuan. Saya nak cerita Al-Quran ni mukjizatnya bukan dah habis. Salah siapa cakap macam tu. Mukjizat Al-Quran ni zaman Nabi. Tak salah. Siapa cakap gitu tak betul. Bahkan tuan-tuan boleh rosak akidah. Siapa cakap Al-Quran ni dah tak ada mukjizat dah. Tuan-tuan ya. Jadi Al-Quran ni mukjizatnya kekal sampai hari kiamat tuan-tuan. Sangat-sangatlah kita kata tak cerdik orang Islam. Ya Allah tinggalkan mereka perkara yang luar biasa ni mereka tinggal dalam hidup mereka. Tak cerdik langsung. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan mulai hari ni tuan-tuan nak bagi hidup tuan-tuan ni sentiasa dalam pertolongan Allah. Ada suatu-suatu perkara yang sentiasa Allah bantu kita dengan perkara-perkara yang luar biasa. Kesakitan kita ke, tuan-tuan nak sakit tubuh badan kita dan sebagainya, tuan-tuan jangan tinggal Al-Quran. InsyaAllah, tuan-tuan akan tengok bagaimana Al-Quran ini, tuan-tuan, dia menjaga kita. Dia hidup, tuan-tuan. Al-Quran ini bukan tak hidup. Dia hidup, tuan-tuan. Bagaimana Al-Quran ini, Allah akan jaga kesihatan, tuan-tuan. Tuan-tuan yang sakit teruk-teruk, insyaAllah akan sembuh dengan baca Al-Quran. InsyaAllah, rajin baca, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Perkara yang ketiga, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Masa saya dekat sekolah Taman Megaharia, ada seorang pelajar ni, bukan seorang pelajar, minta maaf. Ada 2-3 orang pelajar yang mana mereka ni adik-beradik, tuan-tuan ni. Saya dah cerita rasanya dengan tuan-tuan sebagai ulangan, tuan-tuan ni. Saya tengok kakak dia yang sulung ni, akhlaknya baik, subhanallah, tuan-tuan ni. Kemudian pandai pula tu, dalam sopan santun dengan guru-guru ni, sekolah kebangsaan biasa ni, tuan-tuan ni. Dalam sopan santun, tuan-tuan, akhlaknya cukup baik, tuan-tuan ni. Kemudian dari segi pelajaran tu ke depan je, tuan-tuan ni. Dari segi apa semua pun asyik ke depan je. Itu kakaknya. Lepas tu adiknya pun sama. Tuan-tuan ni. Lepas tu tak lama tu dia ada 3 orang. Masuk adik dia. Baru masuk darjah 1. Pun sama juga. Tuan-tuan. Saya pun heran. Saya kata apa benda mak dia ni buat. Tuan-tuan ni. Pendek cerita. Masa waktu PIBG. Tuan-tuan nak mak ni datang. Saya kata kak akak kerja. Akak buat apa dengan anak akak ni. Akhlak baik kan. Pelajaran pandai. 3-3 sama je. Tuan-tuan ni. Akak macam mana akak tarbiyah. Tuan-tuan, saya terkejut dengar cakap mak dia, tuan-tuan. Dia kata apa, ustaz? Dia kata, saya ni isteri nombor 2, dia kata. Ayah tak ada. Bukan ayah tak ada, maksudnya, ayah budak-budak ni, tuan-tuan, suami dia jarang-jarang balik. Maksudnya, budak-budak ni jarang bersama dengan ayah dia. Sebab mak dia isteri nombor 2. Dan dia kata, ustaz, saya kerja agak sibuk. Saya kerja pangkat besar dalam kilang. Saya tak sempat bersama dengan anak-anak saya. Lepas tu saya kata, macam mana akak buat anak-anak, tarbiyah mereka dan sebagainya, tuan-tuan nak. Dia kata pertama dia tak buat anak dia stres, dia kata. Anak dia belajar, dia kata dia suka bagi anak dia belajar dalam keadaan tenang seronok tuan-tuan ya. Dia tak kongkong anak-anak dia, tuan-tuan ya. Saya cerita anak-anak akak ni bagus akhlak dan sebagainya. Macam mana akak buat? Dia kata anak-anak saya banyak bersama dengan bibik dia, bersama dengan pembantu rumah dia. Saya kadang-kadang balik petang malam baru saya balik, dia kata kan. Dia kata anak dia tak ada tuition.
Tak ada pergi tuition dan sebagainya. Tuan-tuan janganlah, maksudnya bukan saya tak bagi tuan-tuan hantar anak-anak tuan-tuan tuition. Saya nak cerita mukjizat Al-Quran tu, tuan-tuan ya. Jadi saya kata, bila masa akak tarbiyah anak-anak akak ni, dia kata saya tak tahu ustaz. Tapi saya kata macam mana anak-anak akak hebat dan sebagainya. Saya kata anak-anak akak mudah dengar cakap dan sebagainya. Dia kata ustaz kemungkinan besar, dia kata. Yang saya ingat, ni rahsia mula keluar tuan-tuan ya. Dia kata setiap anak-anak dia tuan-tuan, setiap anak-anak dia tak miss dia kata. Cuma anak ketiga ni dia agak rasa terkilan sedikit tapi berjaya dia kata. Setiap anak-anak dia tuan-tuan, bila dia mula saja mengandung, dia akan pastikan dia mesti khatam 30 juzuk Al-Quran sepanjang dia mengandung anak dia. Dia cakapnya tu dengan saya. Kata subhanallah. Saya kata akak, saya kata saya dah tahu apa rahsia anak-anak akak ni jadi anak-anak yang hebat dia, akhlaknya, syakhsiahnya, pelajarannya tuan-tuan. Semuanya bagus. Saya tak nampak kekurangan pada anak-anak dia, beraninya kan. Maka saya nampak bahawasanya anak-anak ini tuan-tuan, mereka ni benih yang membesarkan mereka dalam perut ibu ni tuan-tuan adalah daripada benih yang datang daripada siraman air Al-Quran. Anak ni membesar daripada perut ibu, daripada janin, sudah dibesarkan dengan Al-Quran yang dibaca oleh mak dia tuan-tuan sepanjang dia mengandung tuan-tuan ya. Maka sebab tu benih yang benar-benar diserami dengan mukjizat Al-Quran melahirkan anak yang begitu hebat. Walaupun mak dia tak sempat banyak bersama dengan anak dia tuan-tuan ya. Dan suami pun jarang-jarang dan duduk dengan bibik sahaja tuan-tuan. Tapi Allah berikan mereka suatu perkara yang luar biasa. Tuan-tuan, kita kata kita jenuh didik anak kita tuan-tuan. Dia kata ustaz, dia kata anak saya yang ketiga saya terkenal sebab saya kena sakit. Saya sakit perut dia kata. Dia mengandung tapi dia ada sakit dalam perut dia. Tapi dia usaha baca juga tuan-tuan. Dan akhirnya berjaya juga habis khatam Al-Quran. Untuk tiga-tiga orang anak saya tak miss untuk buat macam tu. Bukan baca surah Yusuf saja tuan-tuan. Bukan baca surah Luqman sahaja. Al-Quran 30 juzuk mesti habis. Maksudnya setiap kali dia mengandung anak-anak dia tuan-tuan ya. Jadi kita tengok bagaimana orang yang hidupnya dengan Al-Quran, yang menyirami anak-anaknya dengan benih Al-Quran, yang memastikan keluarganya hidup dengan Al-Quran, kita nampak bagaimana mukjizat Al-Quran itu menjadikan hidup mereka luar biasa. Tuan-tuan ya. Maknanya kalau kita tengok budak-budak ni tuan-tuan, yang 3 orang tadi tuan-tuan tak. Kalau kita fikir dari segi adat biasanya budak ni, maksudnya dari segi pelajaran ni mungkin tak berapa nak bagus sebab mak ayah kurang bersama. Tuan-tuan tak. Dari segi akhlaknya siapa nak bimbing? Allah bimbing mereka tuan-tuan. Sebab mereka ni tumbuh daripada benih Al-Quran yang telah disalurkan oleh mak ni sepanjang mana mengandung tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kita ni sendiri tuan-tuan mungkinlah kita ni tuan-tuan nak masa kita dilahirkan itu mungkin mak kita yalah maknanya zaman-zaman dahulu kan mungkin tak sempat nak baca Quran 30 juzuk pada kita tuan-tuan tak. Ataupun kita sendiri hari ni pun kadang-kadang mungkin kita pun tak perasan nak baca Al-Quran untuk anak-anak kita yang ada hari ni. Untuk 30 juzuk masa kita mengandungkan mereka. Mungkin zaman-zaman kita dalam keadaan lupa lain-lain dan sebagainya. Macam mana nak buat? Tuan-tuan tak? Jadi tuan-tuan, kita hari ni kita lah kena baca Al-Quran untuk diri kita sendiri. Jangan tinggalkan Al-Quran tuan-tuan ya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Minta mereka supaya baca Al-Quran. Jangan tinggalkan dalam kehidupan mereka. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita tak tinggalkan Al-Quran ni, tuan-tuan akan nampak. Al-Quran ni sangat-sangat membantu dalam kehidupan kita, tuan-tuan ya. Dan saya ingat mungkin kisah yang terakhir yang saya nak cerita dengan tuan-tuan. Yang ni Bilal, tuan-tuan ni. Bilal tempat saya bertugas ni, surah Al-Barakah, tuan-tuan ya. Nama Bilal ni Bilal Mardudi. Masih bertugas lagi, tuan-tuan, masih bertugas lagi. Dia cakap dengan saya, dia kata, ustaz, dia kata, masa tu tuan-tuan, masa bulan Ramadan, anak Bilal Mardudi ni masih darjah 3 ke darjah 4? Darjah 3 tak kisah saya nah. Jadi bila kami tadarus bulan Ramadan ni ada anak dia, tuan-tuan ya. Dan anak dia join sekali lah dan bacaan dia bagus. Dia kata dekat Bilal Mardudi ni, saya kata abang Mardudi, saya kata anak abang ni bagus baca Quran, dia kata macam mana ajar dan sebagainya. Dia cerita, tuan-tuan ya. Dia kata ustaz, dia kata anak saya ni kan belajar dekat sini lah, SK Plus Suku Dampak ni. Dia kata anak saya ni ustaz, dia kata dulu periksanya merah. Ya. Maksudnya tak cerdik lah, payah nak masuk ilmu. Kalau dalam kelas tu merah je periksanya, markahnya merah saja. Jadi tuan-tuan, dia kata saya tak fikir nak bawa anak saya pergi tuition ke tak. Saya ajar dia baca Al-Quran. Tengok tuan-tuan ya. Orang-orang beriman ni tuan-tuan, dia akan nampak nombor 1 Quran. Nak pandaikan anak dia, cari Allah, cari Al-Quran. Ini yang betul tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita anak tak pandai ni macam mana nak buat ya.
Kita tak usaha untuk dia baca Quran. Kita usaha untuk dia kongkong masa dia, ketatkan program pada anak-anak kita, kan. Kita sekat sana sekat sini. Tak salah. Tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan kita tak nampak Al-Quran. Kan? Jangan kita nampak perkara tu dulu. Perkara ni dulu. Nak hantar ke orang ni. Hantar sana. Usaha dengan perkara-perkara lain. Tapi kita tak usaha dengan Al-Quran. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan kepada kita sebagai suatu penolong yang terbaik untuk kita pada hari ni. Maka tuan-tuan dia kata, saya tak fikir, saya cari Quran dulu. Saya ajar anak saya baca Quran sampai pandai, tuan-tuan ya. Jadi dia kata, bila dia dah pandai baca Quran Ustaz, dia kata, ni cerita benar tuan-tuan ni. Dia kata, Alhamdulillah, nampak peningkatan pelajaran anak ni satu persatu. Dan akhirnya Alhamdulillah hari ni anaknya, maksudnya dah banyak peningkatan yang sangat baik dalam pembacaan Al-Quran, tuan-tuan ya. Dan sebenarnya tuan-tuan, Al-Quran ni tuan-tuan memang dari segi kajiannya, dia sangat-sangat dia adalah perkara yang paling terbaik sebenarnya tuan-tuan untuk merehatkan minda tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan biasa kalau kita ada masalah, pusing, tempat kerja kita stres, tuan-tuan tak kira lah siapa-siapa pun kita, kerja kilang ke, kerja sebagai guru, mesti ada stres. Mesti ada kita rasa susah payah dalam pekerjaan kita. Biasanya kita tuan-tuan, kita rehatkan minda kita macam mana? Jom kita berjalan, biasa kita macam tu, tuan-tuan tak? Kita rehatkan otak kita ni, kita rehatkan minda kita ni dengan kita berjalan keluar. Tuan-tuan tak salah, betul tuan-tuan ya. Tapi maknanya kadang-kadang kita rehatkan minda kita ni tuan-tuan dengan pergi makan, minum dan sebagainya tuan-tuan. Kita rasa itu merehatkan minda kita tuan-tuan tak? Dia boleh rehat. Tetapi tuan-tuan, kerehatan itu takkan boleh sama seperti mana kita rehatkan otak kita dengan baca Al-Quran. Memang betul ikut kajiannya tuan-tuan ni, kalau kita tengok benda-benda hijau tuan-tuan ya, tengok kawasan-kawasan yang luas, pergi ke laut dan sebagainya, itu boleh mengosongkan, merefreshkan otak kita tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan jangan lupa juga untuk tuan-tuan rehatkan otak tuan-tuan dengan banyak baca Al-Quran. Tuan-tuan ikut kajian tuan-tuan, Al-Quran ni tulisannya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Al-Quran ni tuan-tuan ya. Kan Quran ni tuan-tuan ada tulisan bacaan dia. Otak tuan-tuan yang baca Al-Quran itu ada baris atas, baris bawah. Otak tuan-tuan yang sedang membaca, kalau dari segi ilmu komputernya tuan-tuan tak, dipanggil defragment lah. Tuan-tuan ya. Siapa yang baca siapa yang biasa buat defragment untuk komputer dia, tuan-tuan tak, dia akan nampak lah, dia tahulah maknanya bagaimana ada keluar rajah tu akan nampak benda merah turun naik hijau dan sebagainya. Dia susun balik, defrag tuan-tuan tak. Jadi tuan-tuan, otak kita yang baca Al-Quran ni sebenarnya tuan-tuan sedang direhatkan oleh tulisan-tulisan Al-Quran itu. Otak kita yang baca Al-Quran ni tuan-tuan boleh baca tu dengan lancar, boleh tengok ayat tu baris atas, baris bawah sabdu. Dia sedang difrag otak kita. Dia sedang betulkan balik, orang kata, sel-sel otak kita. Sebenarnya tuan-tuan, sebaik-baik ataupun perkara yang paling terbaik tuan-tuan untuk rehatkan minda tuan-tuan adalah dengan tuan-tuan baca Al-Quran. Jadi jangan tinggalkan Al-Quran. Sebenarnya tuan-tuan bukan sekadar otak kita jadi kosong, bahkan otak kita akan tersusun balik dengan baik dan akan menjadikan otak kita lebih cerdik, lebih bagus dari segi akal, fikiran dan sebagainya tuan-tuan, orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, jangan kita jadikan mata kita ni tuan-tuan langsung tak tengok Al-Quran satu hari. Jangan tuan-tuan. Allah jadikan mata kita untuk tengok Al-Quran. Panjang dah perbahasan saya cerita dengan tuan-tuan tentang Al-Quran ni tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan, kita kena baca Al-Quran setiap hari supaya tuan-tuan dia benar-benar menjadi suatu kelebihan dalam kehidupan kita seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan, kata Allah apa? Kata Allah tuan-tuan, wa nunazzilu minal Quran. Dan kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran tuan-tuan ya untuk kita pada hari ini tuan-tuan, ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Quran ini, kata Allah, dia akan menjadi rahmat, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Apa maksud rahmat tuan-tuan? Rahmat ni orang yang rajin baca Al-Quran dengan asbab Quran, rahmat Allah turun melimpah-limpah. Maksud rahmat tuan-tuan. Rahmat ni belas ihsan Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Jadi syifa dan rahmat. Itu dua kelebihan Al-Quran. Siapa baca Al-Quran, dia akan jadi Al-Quran akan jadi syifa. Syifa ni apa tuan-tuan? Penyembuh. Tuan-tuan ya. Dan syifa Al-Quran ni dia penyembuh, bukan sekadar penyembuh kepada zahir kita, zahir dan batin kita. Dua-dua sekali tuan-tuan ya. Kalau saya nak cerita pengalaman saya dengan orang-orang tua-tua yang banyak baca Quran ni pun satu perkara juga tuan-tuan ya. Dulu pengurusi surau saya, masa saya jadi imam tuan-tuan, sikit lagi saya nak sebut dengan tuan-tuan. Tuan, saya panggil dia Tok Din, tuan-tuan ni umur 90 lebih, tapi dia punya jalan dia macam orang muda. Sungguh tuan-tuan, umur 90 lebih dah tuan-tuan ni. Mata cerah, telinga cerah tuan-tuan tak.
Apa dia punya amalan? Quran tak tinggal. Itu sahaja. Saya ringkaskan dengan tuan-tuan. Walaupun dia ada cerita dengan saya, malam ni dibaca apa, malam ni dibaca apa. Tapi saya nak cerita, Quran dia tak tinggal. Maka hidupnya sihat. Jadi syifa Quran ni tuan-tuan ya. Syifa ni maksudnya yang menjadikan penawar, ubat tuan-tuan ya, kepada penyakit zahir kita dan penyakit hati kita tuan-tuan ya. Dan rahmat menjadi belas ihsan daripada Allah. Maksud belas ihsan tuan-tuan? Maksudnya tuan-tuan, kita ada masalah, akan turun belas ihsan daripada Allah untuk bantu kita keluar daripada masalah. Tuan-tuan tak? Sebab tuan-tuan ada masalah, baca Quran lah tuan-tuan. InsyaAllah akan datang rahmat yang banyak dalam kehidupan kita, keluar daripada segala masalah dengan kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya tuan-tuan. Dan tuan-tuan, perkara yang paling penting juga yang kita nak kena amati, nak kita kena teliti tuan-tuan adalah seperti mana yang Nabi SAW sebut dalam hadis tuan-tuan. Kata Nabi, Iqra'ul Quran. Hendaklah kamu rajin baca Al-Quran. Tuan-tuan ya, Iqra'ul Quran. Fa'innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah. Dia akan datang di hari kiamat tuan-tuan. Quran ni dalam keadaan huru-hara kiamat tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau dekat dunia dia menjadi mukjizat yang besar kepada kita, menyelesaikan masalah kita, menolong kita dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hafaz Al-Quran ni tuan-tuan, antara kelebihannya jasad dia mereka Allah akan pelihara. Masuk dalam kubur pun tuan-tuan tak hancur jasad ni. Sebab tuan-tuan ya, tanah tak sanggup nak makan ataupun ulat dalam tanah ni tuan-tuan tak sanggup nak gigit badan-badan orang yang dihiasi dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, Quran ni dia sebagai mukjizat dekat dunia akhirat, apatah lagi benar-benar menjadi pembantu kepada kita. Mulai hari ni tuan-tuan, wajibkan tuan-tuan untuk baca Al-Quran setiap hari. Tanda kita kasih cinta pada Allah. Minimal baca 5 muka sehari, jangan tinggal. Bacalah tuan-tuan, 5 muka sehari jangan tinggal. Bacalah ke mana-mana pun, jangan tinggal Al-Quran 5 muka sehari. Berulang-ulang baca. Jadi jadikan Al-Quran sebagai sahabat tuan-tuan, yang kita akan baca sampai kepada hujung mati kita. Jangan pernah habis. Maknanya habis sampai Anas, ulang balik tuan-tuan. Kata Nabi, dia akan datang di akhirat kelak, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Menjadi penolong, menjadi pembantu kepada orang yang baca Al-Quran. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan ya, di akhirat kelak, di atas kepala kita ada matahari yang sangat panas. Di akhirat kelak, orang yang begitu ramai. Tuan-tuan bayangkan, zaman Nabi Adam AS sampai hujung kiamat, berapa ramai orang. Antara yang boleh jadi syafaat yang besar kepada kita adalah Al-Quran. Tuan-tuan, umat Islam hari ni tuan-tuan, sebab tu hidup kita ni hari ni tuan-tuan, kurang mendapat bantuan daripada Allah. Tuan-tuan, hidup kita keluh kesah. Kita setiap hari ngadak handphone tuan-tuan. Bangun pagi ngadak WhatsApp dan sebagainya tuan-tuan. Kata Tuan Ibrahim Tuan Man, tuan-tuan, Menteri Alam Sekitar kita yang amat berhormat tuan-tuan. Kata dia tuan-tuan, sebagai tanda kita ni tuan-tuan ingat kepada Allah dalam hidup kita, setiap hari kita bersyukur dengan handphone, kata Tuan Ibrahim Tuan Man tuan-tuan. Tuan-tuan buka handphone awal-awal, kata dia, jangan tekan internet dulu, dia kata. Sebagai tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Pagi-pagi sebagai tanda syukur, jangan buka internet dulu, buka WhatsApp dulu, buka Facebook dulu, jangan. Ambil handphone, buka Quran dulu, kata dia. Tuan-tuan. Maksudnya, hidup kita, nombor satu bangun daripada tidur, jangan cari benda lain lagi. Jangan cari itu, cari ini. Nombor satu, dalam keadaan fresh kita punya diri ni, tak ada apa-apa lagi, otak kita ni tak fikir apa-apa, jangan bangun-bangun, nombor satu masuk dalam otak kita, dunia. WhatsApp kita, status Facebook kita. No, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Bangun pagi, dah tak ada apa-apa, nombor satu, cari Allah dulu dengan baca Al-Quran. Subhanallah, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, Quran ni menjadi syafaat kepada kita di hari kiamat. Tuan-tuan ni yang terakhir dalam kuliah saya pada pagi ni tuan-tuan ya. InsyaAllah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ni ilmu yang Allah berkati. Mulai hari ni kita berazam untuk kita tak tinggal Al-Quran dalam kehidupan kita. Bersyukur dengan nikmat mata tuan-tuan ya. Yang terakhir saya nak sebut dengan tuan-tuan pada pagi ni tuan-tuan ya, last untuk kuliah kita tuan-tuan ya. Yang ni banyak saya tekankan kepada anak-anak murid saya tuan-tuan ya. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian. Perkara ni mungkin kita ramai yang mungkin tak terlintas ataupun tak terfikir nak buat. Tuan-tuan, tak terfikir nak buat tuan-tuan ya. Saya nak showkan tuan-tuan supaya tolong buat. Tuan-tuan, tolong buat tuan-tuan ya. Tuan-tuan, saya nak sebut kita ni tuan-tuan dah lama baca Al-Quran. Anak-anak murid saya biasa saya sebut perkara ni tuan-tuan ya. Kita ni dah lama baca Al-Quran. Tuan-tuan, upgrade sikit mulai hari ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan, hari ni kalau boleh bukan sekadar membaca Al-Quran. Mulai hari ni tuan-tuan, biasakan diri tuan-tuan untuk cuba belajar hafaz Al-Quran. Tuan-tuan ya. Kita dah biasa baca dah 20 tahun, 30 tahun dah baca-baca. Tuan-tuan, mulai hari ni cuba upgrade Quran ini bukan sekadar baca di bibir, tapi ada dalam hati kita. Belajar tuan-tuan.
belajar untuk mula menghafaz Al-Quran. Berapa banyak yang tuan-tuan dapat? Tak apalah tuan-tuan. Supaya, tuan-tuan, bila tuan-tuan mati esok, masuk kubur tuan-tuan, maksudnya tubuh badan tuan-tuan ni sekurang-kurang tanda syukur kita dengan tubuh badan kita kepada Allah ni. Ya Allah, jasad yang kau beri kepada aku ada tangan yang sihat, ada kaki yang sihat, ada jantung yang elok, ada Al-Quran dalam dada aku. Subhanallah. Tuan-tuan ya. Kita mungkin tak terfikir nak buat perkara ni. Kita fikir nak baca je tuan-tuan. Tuan-tuan, tak sama pahala baca Al-Quran dengan pahala menghafaz Al-Quran. Cukup tak sama. Dan kalau tuan-tuan baca Al-Quran, dia habis kat bibir. Pahalanya dicatat. Tapi kalau tuan-tuan hafaz, dia bukan habis kat bibir. Dia lekat dalam hati tuan-tuan. Dan tuan-tuan jadi orang-orang yang Al-Quran yang bergerak. Tuan-tuan cubalah tuan-tuan ya. Tuan-tuan, maknanya tak ada yang mustahil bila Allah nak tolong kita untuk ambil kalamullah masuk dalam hati kita. Masuk dalam diri kita tuan-tuan ya. Tuan-tuan akan rasa bagaimana Al-Quran itu benar-benar menjadi syafaat, syifa kepada diri tuan-tuan bila tuan-tuan jadikan Al-Quran sebagai ingatan, hafazan dalam hati tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak showkan begini. Tuan-tuan ambil dulu surah-surah yang belakang-belakang tu, Amma Yatasaalun tu. Kalau tuan-tuan nak cuba, nak mula untuk menghafaz Al-Quran, permulaannya ambil surah-surah pendek kat belakang tu. Juzuk 30 tu hafal perlahan-lahan. Tuan-tuan ya. Kemudian dah habis tu ambil surah-surah penting. Hafaz surah Al-Mulk, tuan-tuan ya. Hafaz surah Waqi'ah, hafaz surah Ar-Rahman, hafaz surah Al-Luqman. Ambil surah-surah pilihan ya. Surah-surah yang biasa menjadi bacaan kita, amalan kita. Surah Al-Kahfi. Tuan-tuan ambil sikit-sikit tuan-tuan ni hafaz Al-Quran. Ustaz, kalau saya hafaz Al-Quran, saya tak boleh nak baca lima muka sehari. Jadi macam mana habis masa saya hafaz Al-Quran? Tak apa, itu lebih bagus. Kalau tuan-tuan cuba nak hafaz satu muka, minta maaf tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak hafaz satu muka Al-Quran, satu muka ni tuan-tuan nak makan masa yang mungkin lama, dan tuan-tuan tak sempat nak baca 5 muka satu hari tu, tapi tuan-tuan cuba nak hafal. Hafal satu muka tu, tuan-tuan, lebih besar pahalanya daripada membaca 5 muka. Baca 5 muka, baca dekat bibir, pahala habis. Maknanya pahala tu pahala sekadar pahala dan bacaan tu ada kat bibir sahaja. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan usaha nak hafaz Al-Quran, hafaz Quran 20 minit, baca Quran 5 muka 20 minit juga contohnya, maka hafaz Quran 20 minit tu lebih besar fadilat pahalanya kepada diri tuan-tuan. Tuan-tuan, hafallah Quran. Tuan-tuan ya. Sebagai tanda syukur dengan jasad ni, dengan otak kita ni. Contoh otak kita ni hafal macam-macam formula. Tuan-tuan tak? Formula tempat kerja kita lah. Ya. Mana-mana yang engineer tu dia hafal lah formula engineer dia. Tuan-tuan tak? Ilmu dunia dalam otak kita. Tapi mana Quran dalam otak kita? Tuan-tuan tak? Yang kita hafal tu Qul Huwallah tu, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Kadang-kadang hari ni Izazul tu pun tukar terbalik kita baca. Tuan-tuan. Alam Nashrah pun kita kadang-kadang tukar-tukar bacaan kita. Tuan-tuan hafal Quran banyak-banyak mulai hari ni. Otak kita ni jangan ada dunia je. Tuan-tuan tak? Program tu macam mana nak buat. Tuan-tuan tak? Kalau orang yang pakar elektrik ni, dia tahulah otak dia ilmu tentang formula elektrik ni. Tuan-tuan tak? Quran kena ada dalam otak kita, dalam hati kita, tuan-tuan ya. Yang tu yang terakhir lah yang saya nak showkan kepada tuan-tuan. Tip saya tuan-tuan, saya nak kongsikan sikit tip saya. Saya alhamdulillah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala punya kerja lah tuan-tuan ya. Saya masuk dekat tahfiz tu, saya alhamdulillah Allah mudahkan saya hafal Quran ni. Maknanya kalau saya hafal muka tu tak lama sangat, alhamdulillah berkat doa mak saya lah. Mak saya memang dia berjanji dengan saya macam tu. Mak saya kata dengan saya, alun-alun hafal Quran. Umi akan doakan setiap malam untuk alun hafal Quran. Mungkin berkat doa mak saya tuan-tuan ya. Cumanya ilham yang Allah beri kepada saya untuk saya hafal Quran ni tuan-tuan ya. Mungkin antara sebab ilham ni juga saya mudah hafal Quran tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak hafal Quran macam mana cara ni, kaedah yang saya gunakan. Tak ada siapa-siapa ajar saya. Allah ajar saya lah tuan-tuan. Melalui ilham Allah ajar saya lah. Melalui doa mak saya mungkin. Tuan-tuan ya. Saya kadang-kadang 15 minit tu saya dapat semuka dah. Kadang-kadang 10 minit dapat semuka dah. Saya kalau biasa esok tasmik ni, baca dekat ustaz ni tuan-tuan, biasanya kadang-kadang 3 muka sehari. Malam ni hafal 3 muka esok saya baca. Itu biasa kadang-kadang. Pernah kadang-kadang saya kalau cuti Sabtu Ahad tu, kan sekolah Perak Sabtu Ahad cuti. Asrama kan. Hari Senin tu kadang-kadang saya tasmik 7 muka, 5 muka tu biasa kadang-kadang tu ya. Maksud alhamdulillah tu semua kerja Allah, tapi maknanya yang saya amalkan, kalau tuan-tuan nak cuba hafal Quran, buatlah kaedah yang saya amalkan. Saya simple je saya buat tuan-tuan, tak ada apa-apa nah. Yang pertama tuan-tuan, bila saya buka Al-Quran, tuan-tuan ni, saya mula-mula hati saya akan sebut dalam hati saya, ya Allah, ni masa saya umur belasan tahun lagi itulah tuan-tuan, masa saya hafal Quran. Saya hafal Quran 2 tahun lebih, tak sampai 3 tahun saya khatam alhamdulillah. Lepas tu saya mengulang balik dekat Kelantan tuan-tuan ya. Tip yang saya gunakan tuan-tuan ya. Bila saya pegang Quran, saya pertama sekali bila saya buka Quran saya tumpulah.
Saya tak akan sembang orang tak. Maksudnya saya buka je, memang saya beri tumpuan khas. Dengan semangatlah saya baca tuan-tuan ya. Jadi bila saya pegang Quran tu, dari hati saya kata, Ya Allah, saya tak ada daya upaya nak hafal Al-Quran ni, Ya Allah. Bukan saya yang boleh hafal, Engkau lah yang boleh simpan Al-Quran ni dalam otak saya. Itu pertama sekali. Yang tip yang saya pegang. Maksud saya pegang je Al-Quran ni, saya akan rasa berat tau. Tuan-tuan, saya buka Allah ayat ni. Kalau kita tengok ayat tu berbolak-balik, saya rasa macam tak mampu nak hafal. Tapi hati saya akan sebut, Ya Allah, saya tak mampu hafal Quran ni. Melainkan Engkau lah yang menyimpankan Al-Quran di dalam otak saya. Itu pertama. Saya nak buka je, saya akan niat lantun hati saya. Itu tip yang pertama. Yang kedua, bila saya dah buka, saya tak akan baca Quran tu. Melainkan saya akan baca Al-Fatihah dulu. Saya mesti baca Fatihah tu dulu. Itu amalan saya. Seumur belasan tahun hari tu. Yang pertama yang tu. Yang kedua, lepas saya baca Fatihah, saya akan baca Allah maftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya mesti doa. Saya akan doa. Saya tak akan hafal Quran tu tanpa saya akan doa. Saya mesti doa. Saya akan doa apa? Ya Allah, permudahkanlah Al-Quran ini untuk aku hafalkan dengan rahmat-Mu, Ya Allah. Itu saja saya doa. Ya Allah, permudahkan aku untuk menghafal Al-Quran ini dengan rahmat-Mu, Ya Allah. Sebab tuan-tuan, tuan guru saya, Ustaz Muhammad Amin, dan ada cerita dengan saya, dia kata, korang dia kata, kamu semua, jangan rasa kamu boleh hafal Al-Quran dengan otak kamu. Jangan. Quran ni berat, kata Ustaz Amin, pengetua sekolah saya masa tu. Dia kata, kalau korang nak hafal Al-Quran, minta Allah yang tolong simpankan dalam otak kita. Jangan kita rasa kita hafal ni dengan otak kita. Kita tak mampu nak hafal, kata Ustaz Amin. Minta Allah simpankan Al-Quran itu. Allah yang simpankan Al-Quran itu dalam otak kita. Maka itulah amalan saya. Dan 3 perkara tu lah. Kalau saya pegang Quran tu, saya dah rasa dah, Ya Allah, aku tak ada daya upaya. Satu. Yang kedua, maknanya, yang pertama, bila saya buka Quran tu rasa saya. Yang pertama, saya akan baca Fatihah. Yang kedua, saya akan baca Allah maftah alaina. Yang ketiga, Ya Allah, mudahkan aku hafal Quran dengan rahmat-Mu. Saya pun mula baca, tawakal, saya baca tu. Tip nak hafal Quran ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak hafal surah mana-mana, tuan-tuan ni, biasa saya hafal semuka lah mula-mula. Saya akan baca semuka tu berkali-kali. Saya akan baca sampai saya lancar. Maknanya, Al-Quran muka surat pertama tu, saya tak akan mula menghafal, melainkan saya dah lancar baca satu muka tu. Kalau katalah juzuk 2, saya Qulus Sufahat tu kan. Saya Qulus Sufahat tu, saya tak akan mula hafal. Saya Qulus Sufahat tu tak akan hafal. Melainkan saya akan baca berkali-kali. Sampai tak ada salah dalam setiap bacaan saya semuka tu. Tak ada sangkut-sangkut dah. Betul-betul lancar dah. Betul-betul lancar. Bila lancar, saya akan ulang 3 kali. Paling kurang pun dah lancar. Bila dah lancar betul-betul, barulah saya akan mula hafal saya Qulus Sufahat minan nasi ma wallahum sampai habis, tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan, waktu yang paling baik untuk tuan-tuan hafaz Al-Quran adalah lepas subuh. Lepas subuh memang otak kita tengah fresh betul, tuan-tuan ya. Cepat masuk masa tu. Dan waktu maghrib pun baik untuk sangat kita hafal Al-Quran. Lepas isyak pun boleh, tuan-tuan gitu. Jadi tuan-tuan, itulah tip yang saya boleh sampaikan kepada tuan-tuan ni untuk hafazan Al-Quran. Tapi saya nak cerita dengan tuan-tuan, ada juga anak-anak murid saya, tuan-tuan ni. Bukan anak murid, minta maaf. Kawan-kawan saya, anak murid saya pun sama juga, ada juga. Kawan-kawan saya yang hafal Quran, yang ingat 30 juzuk, tuan-tuan ni. Keluar daripada sekolah ni, dari mat motor, tuan-tuan, main perempuan pun ada, macam-macam. Ada juga, kan. Peristiwa-peristiwa begitu, tetap ada yang berlaku. Kenapa jadi macam tu, tuan-tuan? Sebab Al-Quran itu hanya mereka baca ketika mana kat sekolah sahaja. Bila mereka keluar sekolah, tuan-tuan, baru nak kenal dunia ni, masa tu dah lupa Quran, dah lupa segala-galanya, maka berubah hidup. Boleh jadi macam tu, Ustaz? Boleh, tuan-tuan. Quran ni maksudnya bila tuan-tuan dah hafal, tuan-tuan dah rajin baca, jangan tinggalkan. Kita yang dah besar ni, kita takkanlah buat perkara-perkara macam tu. Tuan-tuan, itu zaman remaja, tuan-tuan ya. Jadi maksudnya Quran ni selagi mana kita tak tinggal, kita akan jadi baik, insya-Allah. Nak buat maksiat pun insya-Allah akan tertahan dengan mukjizat Al-Quran, tuan-tuan ya. Maka sekadar itulah, tuan-tuan, perkongsian kita. Kalau Syekh Abdullah guru saya, tuan-tuan ya. Saya kat Terengganu, Syekh ni biasa baca lepas subuh sampai zuhur, dia tak berhenti baca Quran. Saya kadang-kadang habis subuh tu duduk hari-hari tengok dia baca Quran, bangun tengok dia baca Quran. Saya masuk bilik tengok dia baca Quran, tuan-tuan ya. Jadi orang-orang yang dekat daripada Allah ni memang dia suka baca Al-Quran, dia suka baca Al-Quran. Tuan-tuan jangan tinggalkan Al-Quran. Mulai hari ni kalau boleh baca Quran tu jangan tinggalkan 1 hari 5 muka dan mulalah belajar untuk menghafal secara perlahan-lahan. Hafal yang belakang dulu, tuan-tuan ya. Hafal surah-surah pendek tu. Esok kalau mati, dalam badan kita ni ada Al-Quran yang kita boleh sembahkan kepada Allah sebagai tanda syukur kita dengan nikmat badan kita. Jangan badan kita ni ada makanan je, dan ada ayam, Kentucky, KFC, dan ada nasi, ada lauk macam-macam. Tapi Quran tak ada dalam hati kita. Yang ada zikir je, tuan-tuan. Biar zikir pun ada, Quran pun ada, ilmu pun ada. Ni benda yang akan kita sembahkan kepada Allah di akhirat kelak, tuan-tuan ya.
Sekadar itulah tuan-tuan perkongsian kita pada pagi ni tuan-tuan ni. Orang-orang yang hafaz Quran ni banyak kelebihan di akhirat pun banyak. Boleh pakai mahkota dekat mak ayah dia. Allah muliakan mereka dunia sampai akhirat tuan-tuan ya. Sekadar itulah perkongsian kita tuan-tuan. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan daripada Allah pada pagi ini dapat kita sama-sama diberi kekuatan oleh Allah untuk kita amalkan. Untuk kita bersyukur dengan nikmat mata ni, untuk kita sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan sebagai suplemen, sebagai penolong kepada kita sebaik-baik mukjizat yang besar yang ada dalam kehidupan kita, untuk kita jangan tinggalkan Al-Quran mulai akhir dalam kehidupan kita tuan-tuan insya-Allah. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya sampaikan kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.